Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kepada sidang hadirin Allah sekalian, pada malam ini berilah sama-sama kita meruangkan masa untuk kita sama-sama mendengar sedikit tazkirah berkaitan dengan Ramadan dan nuzul Al-Quran. Pada tahun ini 1441 Hijrah. Itu dalam playlist mengaji kita pada hari ini, kita akan membedah kitab himpunan amalan sedikit pahala banyak dan amalan penghapus dosa. Jadi pada malam ini kita akan tengok tentang tajuk Ramadan dan juga nuzul Al-Quran. Jadi kita tengok dalam gambaran di paparan tuan-tuan itu, tajuk hari ini Ramadan dan nuzul Al-Quran. Iaitu nuzul Al-Quran ni yang kita sedia maklum di Malaysia kita ni diadakan cari cuti. Iaitu pada 17 Ramadan secara umumnya. Tapi bila tengok balik, adakah 17 Ramadan ini berlakunya turunnya Al-Quran? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri beritahu Allah turunkan Al-Quran ni pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tengok di sini agak bercanggah ataupun agak bertembung. Jadi macam mana kita nak mengetahui adakah tarikh yang mana satu tarikh nuzul Al-Quran? Itu yang pertama sekali kita tengok di sini, nuzul Al-Quran, iaitu bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran. Yang mana bulan ini adalah bulan yang mana Allah berikan kelebihan kepada kita untuk kita perbanyakkan amalan soleh kita dengan membaca Al-Quran. Tapi yang kita lihat sekarang ni, Al-Quran ini dibaca kan, jarang-jarang kita baca kan. Cuma mungkin kalau kita tengok bulan lain jarang baca, bulan Ramadan ni banyak baca. Sepatutnya hari-hari itu Al-Quran kita baca. Setiap bulan itu bulan Al-Quran. Cuma pada bulan Ramadan ini kita lebihkan banyak membaca Al-Quran. Itu kita di sini satu dalil berkaitan dengan Al-Quran ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Okey, surah Al-Quran ayat 185, iaitu di sini bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembezaan antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita, iaitu Al-Quran ini Allah turun pada bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Mubarak. Ini bulan yang mulia yang di dalamnya ni pada malam Lailatul Qadar. Itu dalam dalil yang pertama ini. Dan kita tengok lagi berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Jadi kita sedia maklum sekarang ini, Al-Quran ini secara umumnya dalil yang sahihnya pada bulan Ramadan. Adakah awal, hujung, tengah? Itu perbincangan ulama. Adakah pada 17 Ramadan itu sendiri nuzul Al-Quran ataupun pada Lailatul Qadar? Itu jadi perbincangan. Sebab apa? Ada banyak dalil ataupun banyak hujah yang menerangkannya. Dan ada yang ulama berbincang berkatakan Al-Quran ini turun satu tarikh atau satu masa sekaligus ke langit, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia.
Dan juga berturun pula beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kita tengok di sini berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Jadi apakah yang kita boleh lihat daripada Al-Quran ini tentang kelebihan berpuasa dan juga kita membaca Al-Quran. Berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Ramadan di samping bulan untuk berpuasa dan Qiyamul Lail, dia juga merupakan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan pada bulan ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling memperdengarkan Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Okey, poin pertama iaitu Al-Quran diturun pada bulan Ramadan. Dan setiap malam ini berlakunya Jibril bertadarus dengan Nabi SAW tentang Al-Quran. Jadi itu panggil talaqi musyafahah. Malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Jadi sebab itu kita belajar Al-Quran pun, Tok Guru mengajar, kita dengar. Tok Guru baca, kita dengar. Kita baca pula, Tok Guru dengar pula apa yang kita baca. Dia talaqi musyafahah. Jadi tak boleh kita baca serentak ramai-ramai. Kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Mesti seorang akan menegur kita membaca. Jadi pada zaman Nabi pun berlaku. Malaikat Jibril mengajar Nabi untuk membaca Quran. Itu talaqi musyafahah. Di mana berlaku ni kebanyakannya pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan, karena Jibril alaihi salam senantiasa menemui beliau tiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan usai untuk memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Dan saat Jibril menemui beliau, beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang bertiup. Okey, dalil dia betul hadis Bukhari dan Muslim. Itu dalam hadis ini di mana diberitahu Nabi SAW bersama dengan Jibril ni setiap malam talaqi musyafahah. Yang mana ni setiap malam itu diperdengarkan bacaan Nabi kepada Jibril. Itu jadi kita pun mengambil ibrah itu setiap malam kita selepas main tarawih kita duduk tak balik lagi, duduk di masjid, di surau, kita tadarus Al-Quran. Sebab apa? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad setiap malam mereka membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Kemudian dalam dalil ini disebutkan lagi bahawa Nabi Muhammad itu lebih dermawan dalam hal kebajikan dibandingkan angin yang bertiup. Nak bagi tahu kata bulan-bulan lain Nabi suka menderma, suka buat kebaikan. Tapi bila bulan Ramadan ini bertambah-tambah lagi kebaikan yang Nabi buat. Kalau sedekah itu dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Sama juga kita. Bukan bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan ibadah yang biasa, tapi yang luar biasa. Semayangnya kita perbanyakkan solat sunatnya, kita bangkit malam tahajudnya, kita buat solat tarawihnya, kita menderma lagi, kita dan sebagainya. Jadi semua benda itu kita perbanyakkan di bulan Ramadan. Ini dalil yang pertama. Banding angin yang bertiup. Di bulan yang suci ini, janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Kalau boleh pula, di selain kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Kita perbanyakkan hafazan Al-Quran. Sebab bulan Ramadan inilah bulan yang untuk kita madrasah kita. Untuk kita belajar, membaca Al-Quran dengan banyak, di samping kita menghafal. Kita bangkit malam itu, bertadarus lagi, kita buat qiyamul lail, kita memperdengarkan bacaan kita. Mungkin selepas subuh kita hafal, mungkin selepas zuhur kita hafal, selepas asar. Semua bacaan-bacaan itu kita gunakan. Kita ulang balik hafazan itu ketika kita buat solat tarawih ataupun solat tahajud di malam hari. Solat witirnya. Jadi perbanyakkan hafazan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran yang perlu kita ingat. Pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Okey, hadis Bukhari. Yang berada di sini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dua orang ini paling baik. Siapa yang mengajar Al-Quran, tok guru, dan belajar Al-Quran, anak murid. Dua orang ini antara orang yang mana Allah beritahu sebaik-baik kalian di antara yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi dua hubungan antara pengajar dan pembelajar ini mendapat gelaran yang terbaik di sisi Allah.
Kita tak mau terlepas peluang daripada gelaran-gelaran yang Nabi bagi tahu di sini. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, baik yang mahir maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membaca Al-Quran tersangkut-sangkut, terbatak-batak ataupun baca tidak lancar, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya 2 pahala. Okey, hadis Muslim. Yang mana siapa yang baca Quran ini akan bersama dengan para malaikat di akhirat kelak. Jadi orang yang baca dengan elok, tartil, bertajwid, suaranya sedap, hafazannya, pada hari kiamat nanti akan bersama dengan para malaikat. Tapi bagi orang yang membaca terbatak-batak, tersangkut-sangkut, mungkin tercungak-cungak, tergagap-gagap, orang macam ni jangan risau. Kita masih belajar. Apa natijahnya? Mendapat 2 pahala. Itu sayangnya Allah pada kita. Kalau kita di dunia ni, di sekolah ke, cikgu kalau buat periksa, salah hujah lisan, potong markah. Dua kesalahan, potong lagi markah. Dia akan potong. Tapi bagi membaca Al-Quran, tidak. Allah tidak potong markah kita. Dia potong pahala kita. Allah bagi 2 pahala. Tapi syarat, mesti belajar bersungguh-sungguh. Untuk belajar, untuk berusaha untuk memperbagi bacaan kita. Itu yang seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Untuknya 2 pahala. Ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran lebih utama sebagai imam, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan atau hafalan Al-Qurannya. Okey, hadis riwayat Muslim. Yang benar ada satu lagi dalil yang Nabi sebut, hendaklah yang mengimami satu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan hafalan Al-Qurannya. Jadi di sini nak beritahu antara kita semua ni, siapa yang membaca Quran dengan lancar, dengan elok, dengan bertajwid, suaranya sedap dan sebagainya, banyak hafazannya, dialah lebih utama menjadi imam. Dan dalil lain menyebutkan lagi, siapa yang berhak menjadi imam? Orang yang paling tua di antara kita. Kalau kita semua ni sama umur, ada yang senior lagi, dia yang berhak membaca Al-Quran, dia yang berhak menjadi imam untuk menjadi imam di kalangan kita. Jadi kalau semuanya sama, mungkin umur yang sama, bacaan yang sama, hafazan yang sama, dilihat lagi dan dalil yang lain kata siapa yang awal masuk Islam, itu pun dikira juga. Siapa yang awal hijrah bersama Nabi, dikira juga. Jadi semua itu dikira. Jadi yang penting sekali, bila kita menghafal Al-Quran, kita membaca Al-Quran, Allah mengangkat martabat kita, Allah memberi kelebihan kepada kita. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Quran akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Mereka berdua bertanya, kenapa kami dianugerahkan pakaian kemuliaan ini? Mereka pun dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Okey, hadis Ahmad. Yang mana dikata di sini, di akhirat kelak nanti, orang yang mana anak-anak yang menghafal Al-Quran, Allah bagi pakaian kelebihan, pakaian kehebatan kepada kedua ibu bapanya. Yang mana di sini disebut di sini, dua orang ibu bapa ini heran pada hari kiamat nanti, kenapa mereka diberi pakaian kemuliaan pada hari kiamat, sedangkan orang lain tak dapat pakaian itu. Bila ditanya balik, lupakah engkau dekat dunia dulu ni engkau ada anak yang menghafal Al-Quran. Bila kita ada anak menghafal Al-Quran ni, dia beri pakaian akhirat kita yang lebih hebat. Bahkan orang lain tak dapat pakaian itu. Kat dunia ni, macam sekarang ni, zaman PKP ni, baju raya pun tak ada kita. Sebab apa? Nak raya pun tak tahu lagi. Boleh tak boleh berraya. Nak pergi ke masjid pun diperintahkan untuk sembahyang di rumah-rumah. Jadi, nak beritahu kata di sini, akhirat nanti ada pakaian yang hebat. Yang mana orang lain tak dapat. Kita dapat. Kepada siapa? Kepada ibu bapa yang mempunyai anak. Anaknya yang mana? Yang kat dunia dulu ni menghafal Al-Quran.
menggunakan masanya menghafal Quran. Apa kelebihannya? Ibu bapa mereka mendapat pakaian akhirat yang berbeza daripada pakaian orang lain pada masa itu. Kita pergi lagi. Hadis riwayat Ahmad. Dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Kelima, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya di hari pembalasan kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, Ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, Ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Okey, hadis Ahmad. Yang mana di sini disebut macam mana Al-Quran dengan puasa ni memberi syafaat kepada kita. Yang mana puasa kata, Ya Allah, si fulan dulu ni menjaga puasanya. Kan? Orang ajak makan, dia tak mau makan. Orang ajak berbuka puasa, dia tak mau. Sebab apa? Dia teguh pada perintah Allah. Sampai masa baru berbuka puasa. Sebab apa? Puasa itu menjadi syafaat, benteng kepada kita, bukti kepada kita di akhirat kelak. Manakala Al-Quran pula berkata kepada Allah, Ya Allah, si fulan dulu ni tidur malam, bangunnya awal. Dia membaca aku, mentalaki bacaan aku. Pada waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib, waktu tengah malam. Jadi semua ini bukti bahawa mereka menjadi gerentor kita ataupun menjadi syafaat kepada kita. Jadi untunglah orang yang beriman ini. Yang mana dia jaga puasanya, dia jaga tentang bacaan Al-Qurannya. Hadis riwayat Ahmad. Berikan syafaat. Keenam, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Quran, baca dan teruslah naik, serta bacalah dengan tartil seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Al-Hujj. Okey, last sekali yang mana hujah di sini, kita di akhirat kelak nanti akan dikira, dihitung. Setiap bacaan Al-Quran kita ni rupa-rupanya ada penilaiannya. Yang mana akhirat nanti Allah suruh kita baca balik. Tak mana kita baca kat dunia itu, kita berhenti. Tak mana yang last kita berhenti. Sebab apa? Setiap bacaan kita itu diangkat darjat kita. Jadi beza nanti. Yang mana orang nanti mungkin masuk syurga yang sama. Seronok kita masuk syurga. Tapi bila akhirat nanti, kita berbeza tanya kawan kita. Ya Allah, kenapa si fulan ini tinggi pada aku? Darjatnya tinggi pada kita. Syurganya. Sebab apa? Bila tengok balik, Allah hitung di sini, tak mana last kita baca Quran. Al-hal wal murtahal. Allah suka orang yang baca Quran ni, berhenti, diulang balik. Berhenti, ulang balik. Sebab itu jadi, tadarus Al-Quran itu orang panggil dalam bahasa kita ni, kita ulang balik Al-Quran kita itu. Ulang, khatam Al-Quran. Sebab orang yang khatam Al-Quran ni, Allah suka. Tak mana dia habis, berhenti, diulang balik, ulang. Apa jadi dia akhirat nanti, Allah akan kira kita ni. Tak mana last kita berhenti. Berapa banyak kita khatam Al-Quran, berapa banyak kita ulang. Itu dikira nanti. Jadi nanti taklah heran nanti kalau kita berbeza daripada kita. Darjat dia tingginya. Sebab apa? Bezanya membaca Quran daripada kita yang kurang membaca Al-Quran. Hadis Abu Daud 1464. Itu tentang berpuasa bersama dengan Al-Quran. Kita pergi lagi. Al-Quran sebagai mukjizat. Kita sini gambar sini ada satu video berkaitan dengan budak-budak tentang mukjizat Al-Quran ini. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ini contoh tentang seorang budak, seorang bayi yang mana dia duduk menangis, duduk riau. Tapi apa jadi? Bila mak dia, ayah dia memperdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi anak ni yang mana menangis tadi, dia jadi tenang, jadi seronok, jadi lapang.
Kan? Jadi dia jadi alik-alik tidur balik, tak ada masalah. Bukan abang kata di sini baca Al-Quran itu mengantuk. Baca Al-Quran itu boring dah. Tapi dari sini kata Al-Quran itu kita penghibur kita, melapang dada kita, menghilangkan resah di badan kita, jiwa kita dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini mukjizat bagi kita. Kalau malaikat Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa, ada mukjizat mereka. Tapi orang zaman mereka saja yang dapat merasai. Tapi umat kita Nabi Muhammad dapat merasai nikmat mukjizat Nabi Muhammad yang mana sampai walaupun Nabi Muhammad wafat 1400 tahun lepas, tapi kita boleh bawa, kita boleh pegang, kita boleh merasai tentang Al-Quran, kita boleh pegang, kita boleh baca. Itu mukjizat sampai hari akhirat. Bezanya kelebihan kita umat Nabi Muhammad, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh pegang Al-Quran, kita boleh mentadabbur, menghayati, mengambil ibrah tentang dalam Al-Quran itu sendiri. Kita pergi lagi. Okey, yang kedua, iaitu daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Dari ini yang kita baca tadi, saya ulang kaji balik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi siapa yang terbaik antara kita ni? Yang baca Al-Quran, yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Okey, yang pertama sini akan diangkat darjatnya oleh Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaumnya dengan yang lain. Jadi Al-Quran ini, kalau suatu kaum itu mengangkat, memegang Al-Quran, mengambil ibrah daripada Al-Quran, Allah akan angkat darjat satu kaum itu. Tapi kalau satu kaum itu buat lepa, buat tak heran, meninggalkan Al-Quran, jadi Allah akan menjunamkan ataupun Allah akan merendahkan satu kaum itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Contoh, kita tengok gambar di sini. Gambar ni kita di sini. Saya percepat sikit. Tamana ni, gambar ni diambil di video ni. Itu seorang laki-laki yang membaca Al-Quran, tapi tak pakai baju. Pakai seluk saja. Duduk dalam mana pula ni? Dalam lokap, dalam penjara. Yang mana dia menghafal Al-Quran. Sebab apa orang yang duduk dalam penjara ni boleh hafal Al-Quran? Jadi pelik. Jadi mesti ada benda yang berlaku. Jadi cerita dari sini, saya tengok di sini gambar ni, kisah Hafiz Al-Quran yang di penjara. Namanya Muhammad Jamaluddin. Usia dia 16 tahun, 2014. Keturunan ibu dia Thailand. Bapa dia Kemboja. Rupanya bukan orang Malaysia, orang luar. Tangkapan. Rupanya dia ditangkap sebab apa? Ditangkap semasa keluar bersama jemaah tabligh di Kota Baru. Jadi dia ni orang luar, main Malaysia ni dia berdakwah lah. Mungkin kita ni di Malaysia kita ni mungkin ada buat sebuan, buat penyesatan. Bila cek-cek balik, duduk lebih pada masa. Cek bodoh pas ke pasport ke. Jadi bila main demikian duduk lebih, jadi salah di sisi undang-undang kita. Jadi hukumannya penjara 6 bulan, ditolak jadi 4 bulan. Kesalahannya berada melebihi tempoh di Malaysia. Jadi cerita dia, laki tadi ni bukan mencuri, bukan merompak dan sebagainya. Tapi kerana duduk lebih tempoh. Jadi bukan kata dia buat benda-benda yang lain. Jadi kesalahannya melebihi tempoh. Kita gambar kedua ni pula. Apa beza dia?
Okey, saya berhenti kat sini. Apa beza dua video tadi? Pertama, video yang mana laki tadi tak pakai baju duduk dalam lokap. Video kedua ni, seorang lelaki yang pakai jubah merah. Jadi imam pula. Kalau tuan perasan tadi, video ni orang yang sama. Tadi lelaki ni duduk dalam penjara. Tapi sekarang ni bila dibebaskan, dia jadi imam di masjid-masjid. Sebab apa tadi? Betul kata-kata Nabi SAW. Yang mana Allah akan angkat darjat suatu kaum itu bila dia menghayati Al-Quran, menggunakan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan Allah pula akan menjatuhkan suatu kaum itu bila ia tidak menggunakan Al-Quran. Dia tidak mengambil ibrah daripada Al-Quran. Itu buktinya. Jika kita umat manusia ni, secara logiknya kita akan, kalau lepas penjara, siapa nak ambil kita bekerja? Siapa nak ambil kita untuk membuat kebaikan? Tak ada. Sebab apa? Orang tengok kita ni hina. Keluar penjara, keluar lokap, orang tak ambil kita bekerja. Tapi si lelaki ni, iaitu Muhammad Jamaluddin tadi, diangkat, ditatang pula. Masjid-masjid mengambil dia sebagai imam tarawih sebagainya, panggil pula untuk mengajar Al-Quran sebagainya, tadarus sebagainya. Jadi Allah angkat darjat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Itu buktinya sahih yang mana Allah beritahu. Cuma kalau taklah semua orang kita macam ni. Kalau kat dunia tak dapat benda ni, akhirat pasti dapat. Itu bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga pula video ni. Okey, budak ni dia baca Quran, dia hafal. Macam mana dia hafal Quran? Dia tiru saja. Dia tengok video yang Muhammad Jamaluddin tadi duduk penjara tadi, duduk tak pakai baju dan lokap tadi, duduk hafal Quran. Dia pun dengar ulang-ulang kali sampai boleh hafal Al-Quran. Nampak mujizat Al-Quran ni, benda yang mudah dia hafal sebenarnya. Tapi kita tak gunakan Al-Quran ni untuk kita dalam kehidupan seharian kita. Membaca Al-Quran, mentadabur, mengetahui, memaham Al-Quran, kita bawa dalam diri kita untuk kehidupan seharian dan sebagainya. Okey, yang kedua pula. Iaitu kelebihan Al-Quran ini, yang kedua, mendapat gelaran insan terbaik. Saya baca tadi ni, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jika kita nak tengok sini hadis daripada Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi kita ni pick up balik macam susah nak mengajar Al-Quran. Siapa nak belajar dengan kita? Kan? Kita ni bukan tok guru pun, bukan cikgu pun, bukan ustaz pun. Jadi siapa nak hantar anak-anak mai mengaji dengan kita? Jangan bimbang tuan-tuan. Video ni tuan mudah saja. Dari tadi, siapa yang terbaik antara kita ni yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Tunjuk ni tengok. Alif. Tunjuk. Tunjuk ni tunjuk lah. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Fa. Tengok sini. Dal. Dal. Ra. Zain. Sin. Shim. Swat. Tunjuk. Bot. Fa. Ba. Fa. Ain. Ren. Ren. Fa. Khâu. Ka. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Wassalamu. Mupi sana. Okey, tengok video ni. Macam mana ni? Video seorang ayah bersama anak. Ayah ajak anak dia baca Quran. Kalau tengok tu macam biasa aja. Tak, dia bukan nampak macam biasa. Tapi luar biasa sebenarnya. Jadi, ayah tadi ajak spontan saja kepada anak. Kalau anak tadi ni belajar ni, kalau tak kena alif, ba, ta, mana mungkin nak boleh baca Quran. Tak kena 1, 2, 3, mana boleh kita nak membilang. Tak kena ABC, macam mana kita nak mengeja. Jadi bermula daripada rumah sendiri. Jadi mak ayah ni boleh mengajar Al-Quran ni. Macam mana? Kena huruf hijaiyah itu. Alif, ba, ta sampai habis. Itu pun dah cukup sebenarnya. Ulang. Sebab apa? Tadi ni. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik antara kita ni,
siapa yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ayah tadi, tok guru yang terbaik antara kita semua. Anak tadi, belajar, anak murid. Jadi dua-dua orang ini terbaik antara kita semua. Jadi Allah angkat martabat orang yang berilmu itu. Jadi carilah ilmu mana-mana kita berada. Terutamanya bab ilmu Al-Quran. Allah akan angkat darjat kita di sisi Allah. Okey, yang ketiga, mendapatkan pahala 2 kali lipat bagi yang belum lancar. Apa buktinya? Dalil Bukhari dan Muslim. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih terbatak-batak, tersangkut-sangkut, lagi berat dalam membacanya, nak baca bacaan payah, hurufnya, sebagainya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Kalau kita baca sangkut-sangkut, tapi usaha nak belajar, nak mempelajari juga, tanpa lelah, tanpa jemu, tanpa malas, dapat 2 pahala. Itu janji Nabi pada kita. Jadi kita usaha untuk belajar Al-Quran. Cuba baca. Walaupun tersangkut-sangkut, jangan putus asa. Belajar, terus belajar, terus belajar. Tapi syarat dia, kita belajar dan perbaiki diri kita. Tak boleh kita baca Al-Quran tu sekaligus pakai hentam saja, belasah saja. Tak boleh. Berdosa balik. Janji kita belajar perbetul. Belajar perbetul. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Contoh budak ni baca Quran. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زد غير. أحسنت، ممتاز يا عبد الرحمن. غير. Nampak? Jadi ini contoh video yang mana budak-budak Arab. Kalau kita tengok ni, budak Arab ni takkan tak baca Quran. Sama macam kita juga. Budak Melayu ke, Cina ke, Siam ke, nama kata orang ni tak belajar apa ni, dia tak erti baca. Jadi kalau kita belajar baca Quran ni, tak kira siapa-siapa pun kena berlatih, kena belajar. Tersangkut-sangkut, tapi dapat tadi 2 pahala. Bagaimana orang yang ingin belajar, betul bacaannya. Jadi kita janganlah kita rasa susah, rasa berat. Sebab apa? Al-Quran ini mudah. Kena ulang-ulang harian, kena baca harian, baru kita boleh menguasai bacaan Al-Quran itu. Okey, yang keempat, mendapatkan pahala akan bersama malaikat di akhirat bagi yang mahir membaca. Tadi yang tersangkut-sangkut, Allah bagi apa? Nabi bagi 2 pahala. Tapi bagi orang yang baca lancar, baca elok, suara sedap, bertajwid, taranum sebagainya, apa janji Nabi? Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, baca elok, baca terbaik, sedapnya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Jadi apa kelebihannya? Orang yang baca Quran dengan elok, dengan bertajwid, dengan sedapnya, dengan betulnya, apa jadi? Pada hari kiamat nanti, ia akan bersama dengan para malaikat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Contoh gambar mana pemuda yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran secara taranumnya, secara sedapnya, bertajwidnya, tartilnya, sebagainya. Jadi mereka-mereka macam ni, kan, apa janji Nabi tadi? Bersama dengan para malaikat di akhirat kelak. Itu janji Nabi SAW. Kalau kita tengok tuan, pakaian dia dengan bertopinya, pemuda ni kalau kita tengok ni, mungkin mak rempit, mungkin geng-geng hip hop lah, apa lah zaman lah ni, macam-macam kita kata. Tapi tak. Pakaian itu tidak menterjemahkan apa-apa. Isi hati kita, dalaman kita itu. Yang mana menghafal Al-Quran, jiwa Al-Quran, jinul Quran.
Itu yang patut kita ada dalam diri kita. Okey, yang kelima, mendapatkan sakinah, rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan dipuji oleh Allah di hadapan makhluknya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesuatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan dilitupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat dan Allah pun akan menyebut memuji mereka di hadapan makhluk yang ada dekatnya. Rupanya kalau kita baca Quran ni, duk ramai-ramai, malaikat akan memayungi kita, beri kita ketenangan, beri kita kerahmatan pada kita. Kemudian Allah pula sebut nama kita. Bersama mana? Bersama dengan makhluk yang ada dekatnya. Bayangkan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah sendiri sebut nama kita. Kalau kita kat dunia ni, Raja kita ataupun menteri besar pun, contohnya sebut nama kita, PM. Yang mana sebut nama kita? Seronok tak sangka. Sebab apa? PM sebut nama kita, Raja sebut nama kita. Ini bayangkan, Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja sebut nama kita. Bersama mana? Bersama dengan makhluk dekat dengan dia. Bayangkan, diberi penghormatan sebegitu rupa kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kita melatunkan Al-Quran di rumah-rumah Allah dan sebagainya. Jadi itu janji yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu tentang Al-Quran tadi. Jadi saya akan sentuh sikit lagi tentang hal-hal yang disangkakan membatalkan puasa. Jadi apakah benda sebenarnya kita berpuasa sekarang ni, hari ini hari yang ke-11 dah. Benda apa yang kita kata, duk rasa macam batal puasa. Tapi sebenarnya tak batal pun puasa tu. Apa perkara-perkara yang kita buat yang mana kita sangka batalkan puasa tapi tak batal sebenarnya. Iaitu yang pertama, bersiwak, berus gigi, bergosok gigi ni. Setengah orang ni tak mau gosok gigi. Lepas azan subuh, mandi-mandi pagi, tak mau gosok gigi. Sebab apa? Batal puasa ni. Tak sebenarnya. Sebab apa? Ada dalil. Ni dalilnya. Bila sebut bab agama ni, mesti ada dalil. Apa Nabi buat, apa Nabi tegah, apa Nabi larang, apa Nabi suruh. Semua tu dihimpunkan balik. Itu panggil sunnah Nabi. Yang pertama sekali, daripada Abu Hurairah radhiyallahu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku atau atas manusia, nescaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak di setiap kali ingin bersolat. Hadis Bukhari sahih. Yang mana Nabi sebut, kalau tak memberatkan umat dia, umat Nabi Muhammad ni, Nabi nak suruh kita ni bersiwak, bersuci. Nak semayang saja bersiwak. Subuh ambil kayu suci, gosok gigi dulu. Nak semayang zuhur, ambil kayu suci, gosok gigi dulu. Semayang zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu itu kena gosok gigi dulu. Tapi dah memberatkan umat dia, Nabi tak katakan wajib. Tapi sunnahnya kalau boleh, kita gosok gigi sebelum kita semayang. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua lagi, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, kitab sahihnya dari Ibnu Umar, beliau berkata, ketika berpuasa, Nabi bersiwak di awal waktu siang dan petangnya, tetapi beliau tidak menelan sisanya. Nak beritahu kata, bulan puasa ni Nabi sendiri bersiwak, berus gigi. Waktu bila? Pada awal siangnya dan petangnya. Petang pun Nabi bersiwak, awal pun Nabi bersiwak siangnya. Dan apa Nabi buat? Nabi tak telan sisanya. Lepas kita bersuci tu, kita ludahlah, kita muntah apa, kita buang apa yang kita gosok di mulut kita tu. Komoh, buang. Itu cerita ada. Jadi boleh. Kalau kita perbanyakkan nak semayang, setiap kali semayang, boleh kita bersuci. Lepas subuh tu, nak bangkit mandi sebagainya, kita bersiwak, tak batal semayang sebenarnya. Bahkan itu sunnah Nabi. Itu yang Nabi yang boleh kita buat. Hadis sahih Bukhari. Okey, tapi lagi yang seterusnya, beliau juga menyebut perkataan Ibn Sirin rahimahullah, tidak mengapa bersiwak dengan kayu yang basah. Lalu dikatakan kepada beliau, bukankah ianya mempunyai rasa di lidah? Lalu berjawab Ibn Sirin, bukankah air juga memiliki rasa dan engkau berkumur-kumur dengannya? Sahih Bukhari. Setengah orang kata, ambil bulu gigi ni, rasa ni, ubat gigi rasa. Ataupun kalau kita pakai kayu suci tu, rasa kelat lah, rasa macam-macam. Itu. Apa Ibn Sirin kata? Dia kata kayu suci, ayak pun kita rasa. Ni ayak kolah, rasa lain. Ayak paik, kita rasa lain. Kita ambil komok ayak apa laut, rasa masin. Ayak mana pergi, rasa lain, tawak. Jadi, itu pun rasa ayak pun. Bukan kita telan, kita ambil untuk berkomok. Sama je kayu suci,
tak batal puasa. Jadi beruslah gigi. Itu tu. Jadi hadis ini kan sahih daripada Bukhari. Okey. Seterusnya, jadi kita faham tadi bersiwak, berus gigi tak batal puasa. Bahkan itu sunnah Nabi lagi. Okey, yang kedua, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. Setengah orang dia komor-komor, dia masuk air ke hidung. Batal tak puasa? Setengah orang tanya. Tak mau komor sikit, ayat jangan masuk ke hidung. Apa cerita dia? Kita tengok lagi. Semua ni mesti balik pada dalil yang sahih. Dari hadis Ash-Shahim bin Laqith bin Sabirah. Ayahnya berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wuduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wuduk. Basuhlah antara sela-sela jarimu dan bersungguh-sungguhlah, yakni lebihkan dalam beristinsyak, iaitu masukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya, melainkan jika sedang berpuasa. Sunan Abi Daud, Tirmizi, dinilaikan sahih oleh Tirmizi. Cerita dia macam mana berwuduk, komok kita, basuh tangan, semua tu, kemudian kita ambil air ni masuk ke dalam hidung sekuat mungkin, seboleh mungkin kan. Cuma melainkan kalau puasa kita kurangkan, tak boleh kita hidu komok masuk hidung tu sedut sampai kuat, sikit saja. Kalau mungkin kita puasa, kita sekadar lalu saja. Itu yang Nabi ajak pada kita. Okey, daripada hadis ini menjelaskan bahawa istinsyak adalah termasuk salah satu sunnah yang menyempurnakan wuduk, dan hadis ini berlaku pada umum, sama ada ketika berpuasa ataupun selain puasa. Bolehnya kita komok dan kita basuh mulut kita dan hidung kita. Cuma isu dia perlu kuat ke ataupun tak kuat, itu saja. Bila main tang hidung untuk bulan puasa, sekadar lalu sikit saja, tak perlu kita tarik sampai habis ke khasyum hidung kita ni. Cuma apabila ketika sedang berpuasa, istinsyak dilakukan dengan sederhana saja, tak kuat mana, iaitu tidak disedut dengan sungguh-sungguh atau terlalu dalam sehingga boleh mengakibatkan air tertelan ke dalam tubuh kita. Jadi dengan ini menjelaskan bahawa memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa adalah dibolehkan. Hanya cuma janganlah berlebih-lebihan, iaitu cukup sekadar membersihkan kotoran. Cerita dia boleh kita sedut, taklah kuat mana, sikit saja. Okey, berjunub dan berpuasa. Macam mana pula kisahnya berjunub dan berpuasa ni? Dari Aisyah radhiyallahu telah bersabda, Rasulullah SAW pernah siang solat subuh dan beliau dalam keadaan junub kerana perhubungan badan intim. Kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. Cerita dia hadis muttafaqun alaih. Kukuk kita ni bersama isteri kita semalam, mungkin pukul 3-4 pagi sebagainya. Kemudian bila mai azan subuh, kita tak mandi lagi. Macam mana? Nak puasa ke tak puasa? Ada orang kata tak boleh puasa. Sebab apa? Tak mandi wajib. Dah masuk subuh dah. Sebenarnya boleh berpuasa lagi. Syaratnya kita bangkit pagi itu, kita mandi dulu. Mandi junub. Kemudian kita semayang subuh. Kita teruskan berpuasa. Itu dibolehkan. Tapi setengah orang yang jadi masalah ni, dia tak mandi, dia tak semayang subuh. Itu yang kata tak boleh. Tak sahnya puasa tu. Itu jadi cerita dia macam mana? Kalau kita bersama isteri ataupun bersama suami, sebelum azan subuh itu, tak ada masalah. Kemudian bila masuk subuh tu, kita bangkit, kita mandi. Baru nak mandi kata, dibolehkan. Dan kita teruskan puasa kita sampai ke maghrib pula. Ini dalil dia. Hadis muttafaqun alaih. Sebab apa Nabi sebut di sini, Rasulullah SAW pernah kesiangan solat subuh dan beliau dalam keadaan junub kerana berhubungan intim, kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. Itu dalil dia. Hadis muttafaqun alaih. Dalil yang kedua lagi, bahawa Nabi SAW memasuki subuh dalam keadaan junub, bukan kerana mimpi, lalu beliau pun langsung berpuasa. Hadis Sahih Muslim. Sama juga isu dia. Mungkin isu dia, kita mungkin tak ada mandi ketika subuh itu, dibolehkan, tak ada masalah. Cuma jangan makan saja selepas azan subuh tu. Kalau makan lepas azan subuh, tak sahlah puasa kita. Itu batal. Kalau kita tu sebelum itu berjunub sebagainya, kita nak mandi selepas subuh, dalam tempoh subuh tu lagi, dibolehkan, tak ada masalah. Kita semayang subuh, baru kita teruskan puasa kita. Hadis Sahih Muslim. Okey, last sekali kita tengok di sini, mandi berenang atau mencurahkan air di kepala. Macam mana cerita dia? Hang ni duk kerak pi bilik ayak ni 5 kali yang ni, macam mana ni? Duk mandi kerak.
Berenang pula dah dalam kolah. Kan? Boleh tak boleh? Curah ayak pula dah. Dia masuk bilik ayak, duk curah ayak kat kepala. Kan? Batal semayang ke apa? Puasa tak? Orang tua kata. Kita tengok apa dalil dia. Dari hadis Abu Bakar bin Abdul Rahman, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku sebagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahawa mereka melihat Rasulullah SAW menyiramkan air di kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa disebabkan terlalu dahaga atau kepanasan. Rupanya sunnah Nabi rupanya. Kalau kita main lah ni panas merambang 12 tengah hari ke 1 ke, kita duduk pelih, kita ni musim timur kata, kan, panas sangat, kita ambil air curah sikit di kepala kita. Boleh, tak ada masalah. Kau setengah orang dia ambil kain, dia lap ke badan ke, diperbolehkan, tak ada masalah. Sebab apa? Sunnahnya Nabi pun buat lagu tu. Bila panas yang melampau, kadang yang panas, kepanasan sebenarnya, rasa dahaga lebih sebenarnya. Cuma jangan kita pergi selam dan layak hanya. Tu tak boleh lah. Duk pergi selam ni, minum air sikit pula dah. Jadi komok banyak. Yang telan tu ada dalam mulut kita. Tu budak-budak buat lagu tu. Jadi tak betul. Cerita dia kalau kita sekadar nak basuh kepala, nak mandi ke, dibolehkan. Tak ada masalah. Sunan Abu Daud. Fathul Bari disahihkan oleh Albani. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebut dalam kitab sahihnya bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu membasahi bajunya lalu memakainya dan beliau dalam keadaan berpuasa, dan Asy-Sya'bi memasuki bilik pemandian dalam keadaan berpuasa. Nampak sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Umar dia ambil baju dia tu bagi basah, dipakai balik dalam keadaan basah tu. Asy-Sya'bi dia masuk bilik mandi, dia mandi dalam keadaan berpuasa. Anas bin Malik berkata bahawa aku memiliki kolam kecil yang aku gunakan untuk berendam di saat sedang berpuasa. Lagi clear kan pasal polis kita ni. Kan? Anas bin Malik ni, dia ada tempat, kita kolah lah kot, tak mandi ni, dia buat apa? Dia pergi berendam saat time puasa tu. Cerita dia boleh. Kau rasa panas sangat, kau rasa letih sangat, boleh buat demikian. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada isu kata tak boleh. Cuma janganlah kita sampai 5 jam duduk dalam ayak, 3 jam duduk atas darat. Itu cerita lain lah pula. Cerita dia berpada-pada lah. Tapi dibolehkan dalam bab ni. Sebab apa? Sahabat-sahabat pun berbuat demikian. Okey, last sekali, mencium isteri atau mencumbuinya. Cerita dia, boleh tak ni? Pergi cium bini kita ni. Atau cium suami kita ni. Batal tak puasa kita ni? Kita tengok, apakah dalil, apakah hujah? Sebab bab agama mesti ada qala Allah, qala Rasul. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Nabi SAW pernah mencembui isterinya. Nabi pernah mencembui isterinya dalam keadaan berpuasa. Namun beliau adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya berbanding kalian. Cerita dia, Nabi pernah cium isteri dia Aisyah dalam keadaan mana? Keadaan berpuasa. Namun beliau orang yang mampu mengendalikan keinginan berbandingkan kalian. Cerita dia, kalau kita boleh kontrol, sekadar nak cium, sayang nak keluar pergi kerja ke, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh tu apa? Dia ada tanda-tanda yang lain, yang mana ada benda-benda yang menyebabkan terlajak nanti. Tu yang jadi masalah tu. Sekadar cium, nak pergi kerja ke, nak pergi mana ke, sekadar biasa tu ya boleh. Tak, bukan kata batal puasa. Yang jadi masalah lah ni, cium-cium tu pakai harus lagi, hilang. Tu uyub. Buat lagu tu, itu yang batalkan puasa. Jadi menimbulkan gairah, berahi sebagainya. Itu yang dilarang. Jadi cerita dia, pada batuk dah. Tengok kita macam mana. Agak keperluan dah jadi kebiasaan kita nak pergi kerja sebagainya. Isteri suami isteri cium tangan ke, cium dahi dahi ke sebagainya. Ya, dibolehkan sekadar itu. Cuma kalau nak lebih pada itu yang dilarang. Wallahualam. Semua tu bergantung kepada kita sendiri. Sahih Bukhari kan. Wallahualam tu saya berhenti dekat ni untuk malam ini. InsyaAllah dalam esok kita akan berjumpa lagi dengan saya, Ustaz Muhammad Umar, dalam kita akan bab tarawih. Macam mana Ustaz, tempat kami ni semayang 8, tempat kami ni semayang 20, tempat kami 30 pun ada, 40 pun ada. Macam mana cerita dia? Mana yang sunnah, mana yang tak sunnah? Boleh belaka-belaka kah? Apakah hujah dia? Kita akan rincikan tentang yang mana yang lebih tepat dalil dan sahih. Yang mana kita boleh amalkan. Secara umumnya saya cerita hari ini, semua itu dibolehkan sebenarnya. Tapi sebab apa? Mengapa? Dalil mana? Kita akan tengok pada esok malam insya-Allah. Wallahualam. InsyaAllah kita jumpa pula pada esok malam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.